Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahturun. Wa a'udzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Wa a'udzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. U'idzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Silam pendengar dan penonton sekalian, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia Dia, taufik hidayat Dia, masih lagi memberikan kelangsungan hayat pada kita, menyebabkan kita boleh masih boleh meneruskan kehidupan kita sebagai makhluk Allah Taala atas muka bumi ini. Alhamdulillah, syukur diberi kita pula lahir daripada kalangan keluarga yang Islam. Kita dapat agama Islam ni, mudahkan kita pula untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangan Dia. Dengan kita dibesarkan dalam masyarakat Islam, diberi lagi kita taufik hidayat untuk terus nak belajar, memahami ajaran-ajaran Islam ni agar benar-benar kita faham perjalanan Islam, perjalanan zahir dia, perjalanan batin dia. Dan syukur banyak kita dipertemukan dengan guru-guru, dengan orang yang boleh mengajar kita, boleh membentuk kita, boleh membimbing kita untuk berjalan sebagaimana jalan-jalan yang telah dilalui oleh ulama-ulama kita yang telah lepas, yang mereka ni termasuk dalam golongan yang mencontohi golongan salafus salih yang dahulu, yang sempat berada pada zaman-zaman terbaik, kurun tabi'in, para sahabat yang dapat berhimpun dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah diberi kita kesempatan sekali lagi malam ni. Macam mana kita susun atur, alhamdulillah dapat malam ni istirahat langsung untuk kita nak meneruskan perbincangan kita dalam permasalahan korban, insya-Allah. Soalan yang kita terhenti hari itu, yang kita dah selesaikan sampai soalan 10, kita nak masuk ni soalan 11. Soalan, kadang-kadang ketika penyembelihan nak menumbangkan lembu, kambing, kerbau atau seumpamanya, lembu tersebut bertindak agresif dan terjatuh dan seumpamanya, sehinggalah menyebabkan patah kaki ataupun patah tulang rusuk. Adakah boleh dikirakan sebagai aib pada binatang korban tersebut, walaupun keaiban itu berlaku ketika proses penyembelihan dilakukan? Bab ni yang terkira memang dibincang oleh para ulama kita, disebut dalam kitab-kitab fiqh. Bahasa saya ngaji Tuku dia sebut gini. Dia kata kita nak buat ibadat korban ni, dia ialah ibadat. Jadi binatang ni binatang ibadat. Jadi bila binatang ibadat, kita buatlah dia secermat mungkin, khasnya dalam bab menumbangkan binatang ibadat tersebut. Pasal kita memang diajar untuk bertingkah laku, berakhlak, mulia walaupun dengan binatang. Antaranya, kalau dengan adab-adab bersembelih tu, pisau kita tak asah depan dia, nak sembelih dia, jatuhkan dia elok-elok, baca bismillah. Kalau dia liar apa, baca bismillah, minta doa supaya Allah Ta'ala jadikan dia ni jangan liar. Tutup mata dia, jangan sembelih depan kawan dia. Macam-macam peraturan tu, sekali lalu saya sebut gitulah, nak menunjukkan ini ajaran yang diajar dalam agama kita dalam masalah nak menyembelih binatang-binatang yang kita nak sembelih tu. Jadi khasnya dalam bab korban. Dan memang dalam bab korban ni antara syarat-syarat dia, jangan ada kecacatan pada binatang tersebut. Memang ada pembahasan panjang dia. Khas dia nak ringkaskan dengan bahasa
yang telah disebut oleh ulama, jika berlaku patah kaki, patah rusuk, sekalipun waktu kita nak menumbangkan binatang korban tersebut, dia dikategorikan sebagai aib. Itulah. Saya duduk mengaji, guru saya disebut mereka ni dah jadi satu kebiasaan. Pasal kebiasaan tutup guru ni, dia orang ni jadi tukang sembelih selalunya. Dan kalau tak jadi tukang sembelih pun, anak-anak mereka yang telah diajar, diasuh untuk jadi tukang sembelih ni, mereka dah diajar dengan hukum fiqh sempurna. Saya mengaji, ada guru sebut, dia kata, kalau orang yang memang faham dalam bab masalah tanggungjawab untuk menyempurnakan binatang korban ni, kalau katalah lembu tu harga dia RM5,000, waktu nak pergi sembelih lembu tu, dia siap dah RM5,000 dalam poket. Buat apa tu? Bukan dia nak buat korban tu, dia tukang sembelih. Dia buat RM5,000 tu, dia istilahnya sebagai backup sekiranya ada berlaku sesuatu peristiwa tragedi yang menyebabkan tak sah sembelihan. Antara sebab dia pasal apa? Mungkin pasal ada urat tak putus. Mungkin antara sebabnya yang kita duk bincang ni lah. Waktu nak menumbangkan lembu tu, tengok terpatah kaki, patah rusuk. Jadi binatang tu istilahnya aib. Nisbah nak buat korban, binatang tu dah tak sah. Tapi sembelih, terpaksa kena sembelih. Dan orang yang bertanggungjawab, khasnya atas kata dia sebagai penyembelih, dia yang mungkin bagi arahan untuk binatang tu diikat, ditarik, direntap atau seumpamanya. Jadi dia akan bertanggungjawab di atas binatang tersebut. Jadi bawa, saya bagi contoh tadi, kalau lembu tu harga dia RM5,000, jadi dia sembelih. Jadi lembu tu dia punya, RM5,000 tu dia bayar ganti rugi di atas kecuaian dia menyebabkan aib dengan sebab patah kaki atau patah rusuk. Waktu nak menumbangkan binatang tersebut. Satu, kena berhati-hati macam itulah. Saya pengajian Tok Guru duk ajar, macam tu dia ajar. Memang dalam fiqh kita pun dia bahas macam tu. Memang yang ni yang kebanyakannya yang dijaga oleh Tok Guru dan para ulama. Zaman sekarang kadang kita itulah, kadang ada orang nak buat ibadat tak faham tak faham tentang masalah sifat berlemah lembut yang kita kena ada pada binatang ni. Walaupun binatang tu liar pun dan sebagainya sekalipun, tapi kena ada cara untuk binatang ibadat ni. Macam mana nak cari jalan supaya kita boleh menguruskan, nak menyembelihkan dia tu selembut mungkin, yang takut bahasa. Memang ada binatang yang sangat agresif. Tuan tak ada pengalaman, saya tak tahu lah. Tambah kita biasa dengar kejadian waktu nak menyembelih lembu apa ni, ada yang kena sepak, ada yang sampai pengsan pun ada yang pitam ada. Pasal apa? Pasal lembu yang sangat agresif. Yang tu pun dia sebenarnya ada cara-cara dia. Kedah-kedah petua-petua yang diajar oleh para ulama kita. Cuma kadang-kadang bila petua-petua tunjuk ajar tu tak diperhati, buat pula dengan ikut sesuka hati, yang takut bahasanya, menyebabkan binatang tu pun dia mengamuk. Sampai silap tak kena gaya, ada yang mati. Macam tu kot bahasa tak pakai kan. Jadi macam itulah. Jadi di atas soalan asal rasa saya jawab, adakah dia menyebabkan jadi aib? Kalau sehingga menyebabkan patah kaki, patah rusuk, yang ni termasuk dalam aib. Siap. Jadi kalau kata takat rempat, rempuk tak menyebabkan patah apa, yang tu tak jadi hal. Cuma kita tak tahu patah tak patah je. Katalah bila lapar-lapar lah, saya tengok patah. Maksudnya reject lah. Macam mana kalau saya ngaji juga, khasnya dalam masalah reject ni. Katalah binatang yang kita buat korban tu betina. Antara syarat binatang buat korban ni, dia jangan yang hamil. Jadi bila sembelih-sembelih, mana kadang-kadang ada yang disangka lembu ni dara. Tengok-tengok rupanya hamil. Sembelih-sembelih dah belah dah, baru tahu hamil. Jadi kaedah asal jumhur ulama kita reject lah. Di atas kaul yang kata hamil pun sah, itu satu hal. Tapi di atas kaul jumhur yang kata tak sah, jika binatang tersebut yang betina tu hamil, jadi siapa nak bayar ganti rugi tu? Cuma tukang sembelih, dia tukang sembelih. Dalam kes ni, dia bukan salah tukang sembelih. Dia salah apa? Siapa bekalkan lembu tu, penjual lembu tu. Tambah pula dia jamin, dia kata, lembu ni saya jamin, ni dara lagi. Yang ni memang sah boleh buat korban. Yang ni tak bunting kata dia. Tak biasa kena panjat lagi dengan lembu jantan. Contoh misalnya,
Jadi orang yang kena bayar ganti rugi itu bukan tukang sembelih. Pasal tukang sembelih dia bukan menyebabkan aib dengan sebab bunting tu. Sebab bunting bukan aib dia. Tapi kalau patah tu aib dia. Jadi kalau bunting, aib siapa? Dia penjual, pembekal. Jadi siapa yang jual tu, kalau dia memang ada mendakwa bahawasanya memang yang ni cukup umur dan sebagainya, khasnya tak bicara bab bunting tu, dia kena bayar ganti rugi. Jadi daging tu jadi, sembelihan tu dia tak jadi daging ibadat korban, bahkan dia jadi sembelihan daging biasa. Dari segi sah sembelih, sah. Cuma untuk nama ibadat, di atas syarat yang tak sempurna, siapa yang telah cuai, menjaga semua syarat tersebut, ganti rugi itu di atas dia. Baik. Kami nak selit soalan, boleh ke dengan lembu ataupun haiwan tu bertindak agresif, kita tembak dia? Oh. Soalan, saya boleh dengar kot soalan tu. Adakah bila bertindak agresif, kita boleh tembak? Kaedah dia, tembak ni, masyhur sebut ulama' atas bahasa tembak, pelatu binatang ni, dia bukan binatang pemburuan, haram. Bukan kaedah dia. Jadi kalau dia agresif sangat, sampai lari, kejar, tak dapat apa, dia balik pada kaedah memburu. Dan bila kaedah memburu, kaedah yang masyhur sebut ulama' khasnya dalam mazhab itu, bahkan jumhur ulama' khasnya dalam 4 mazhab, taklah kaedah dia menggunakan tembak. Bak senapang ni memang masyhur sebut ulama' tak boleh. Pasal dia akan istilahnya mencederakan binatang menggunakan kekuatan letupan yang peluru tu dia bukan benda tajam. Mencederakan binatang. Jadi istilahnya ada penyiksaan di situ. Kalau nak ada pun, kalau ada bahas ulama' masalah menggunakan senapang ditembak ni, dia hendaklah ditembak pada bahagian yang boleh mencederakan dia dan melemahkan pergerakan dia. Jadi kalau kita belajar khas dalam kaedah sembelihan dalam masalah pemburuan, bukan sembelihan, masalah pemburuan. Bolehkah kita memburu dengan menembak? Dan menembak tu adakah jadi halal untuk jadi makan? Kalau kita tak ada sembelih. Masyhur sebut ulama, tembak, bangkai. Tembak, bangkai. Allah. Jadi bila tembak bangkai, untuk tembak ni untuk apa? Tembak ni untuk tembak kaki, untuk melumpuhkan dia. Kalau jenis burung, tembak untuk patahkan sayap. Jangan tembak body. Apatah lagi lembu apa seumpamanya, besar, saiz, agresif, tembak betul-betul kat kepala tu. Bersepai kepala, itu sembelih. Saya mengaji kalau tambah arwah batik, arwah Tok Guru dulu, dia kata kalau dah sembak kepala tu memang tak boleh makan. Memang saya masa mula-mula pengajian main kat pondok ni, ada kejadian-kejadian macam tu lah, lembu tu terlepas apa sebagainya, ada yang nak habis hari tasyrik dah, lembu tak balik. Lembu pun pandai kan, lepas hari tasyrik pun balik. Itu satu hal. Cuma nak sebut, jadi mana-mana yang memang dia rasa nak lepas hari tu, nak bagi dapat kat lemah tu, berdeh. Bahasa sini berdeh. Berdeh. Tok Guru tak memang tak bagi kan. Tapi jenis yang ikut kepala angin, ikut kepala dia ni, dia ingkar arahan Tok Guru. Tok Guru memang dia akan cakap macam hukum saya sebut lah. Memang dia kata tak sah. Mohon nak makan tu, makan bangkai boleh. Tapi pupuak yang tak peduli ni, dia bukan kira. Dia akan, istilahnya Tok Guru pun pada dia, yang tu bukan Tok Guru dia, masalah. Itulah. Tok Guru pun yang saya selalu sebut, prinsip ulama-ulama kita dulu, dia orang ni memang ceritakan betul-betul yang apa isi kitab, apa yang kaedah kita nak cermat dalam bab agama. Dia kata kita ni kata dia nak ikhbarul hukmi, kita nak cerita hukumnya. Kita tak ada kuasa untuk ikhbarul hukmi ma'ilzam. Kerajaan boleh tu. Dia boleh cerita hukum, dia boleh ilzam, maksudnya melaksanakan, boleh muat kuasa dan melaksanakan satu-satu hukum yang dibuat keputusan. Kerajaan orang ada kuasa, istilahnya Zusyaukah, semua khalifah, Amirul Mukminin, Waliul Amri, Umara, yang tukut bahasa-bahasa dia. Orang macam ni, dia memang mempunyai kuasa untuk melaksanakan apa hukum yang disebut, dan dia boleh melaksanakan hukum hakam tersebut. Jadi Tok Guru yang dia orang ni pakar dalam bab hukum, dia hanya boleh ikhbarul hukmi. Jadi kita tukar cerita je lah. Tukar cerita je lah. Macam isu PKP, ada orang duk komplain apa sebagainya, ada benda-benda tengok pengurusan pula macam tak relevan ni, macam tu kot kan. Jadi kita hanya boleh ikhbarul hukmi lah. Orang yang memegang kuasa sepatutnya dia lah, sepatutnya lebih perhatian. Dan memang diajar oleh para ulama kita, kaedah kita yang sebagai orang yang bukan pemerintah ni, mana yang salah tu kita betulkan. Orang yang nak cenderung nak ikut pendapat dia, kita bukan ada kuasa nak larang, kita boleh cerita apa yang sepatutnya lah.
Jadi siapa yang cenderung nak ikut dengan apa hukum hakam yang kita cerita, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Taala hidayah kita untuk ikut pendapat yang betul, yang tepat, yang kuat, yang muktamad, yang disebut oleh jumhur ulama. Kalau ada yang nak ambil pendapat-pendapat yang terpencil ni, kita boleh buat apa? Kita cerita dan bagi ancaman je lah. Saya ada misalkan dulu, kalau kita nak beli handset, kita mesti nak beli iPhone, Realme, tak usik langsung. Contoh, takkan bila nak buat ibadat macam ni kita ambil pendapat yang terpencil, yang kita pun kalau ikut, kalau nisbah nak pilih, kita takkan cari benda-benda yang tak berkualiti. Takkan pendapat bak korban kita nak ambil pendapat yang terpencil yang tak dipegang oleh jumhur ulama. Itulah. Jadi dia kata masalah, bolehkah kita menembak? Kalau nak tembak tu sekadar untuk melemahkan pergerakan dia, dengan itu memudahkan kita untuk menyembelih. Itu satu hal. Itu pun istilahnya tembak ni, orang kata dia dah hujung lah. Last option dah. Barulah boleh menembak. Selagi boleh ada jalan, ikat badan, macam-macam teknik kan? Paling tak ikat tali apa dan sebagainya. Kalau ada pun ubat pelali apa sebagainya. Macam-macam hal boleh buat. Macam-macam benda boleh diikhtiarkan. Janganlah tiba-tiba terus kepada perubahan drastik, ambil menembak berdiri gitu. Tak diajar oleh ulama kita menyelesaikan satu hukum dengan cara drastik macam tu dari segi bertindak. Jadi kalau kata isbat darurah pun, ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Ad-darurah ni dia hanya diberikan kebenaran untuk melaksanakan tahap tertentu ni dengan kadarnya. Yang kaedah disebut idza al-amru idza daqa ittasa'a. Bila dah sempit dah, baru dia akan jadi luas. Jadi selagi tak sempit, selagi tu keluasan tu tak boleh diberi. Itu kaedah ni. Jadi tak adalah kaedah kita diajar ambil pendapat-pendapat jenis pendapat. Saya tak tahu. Kalau saya diajar macam mana tutup guru saya duk mengaji, mereka ajar macam tu, saya jawab macam tu lah. Tuan-tuan duk mengaji dengan orang-orang yang sikit-sikit pendapat, tuan-tuan yang masalah. Saya yakin dengan siapa pengajian saya, Tok Guru duk ajar macam mana, dan kita nak duduk di bawah bendera mereka, papanji mereka, dan kita nak, bukan saja kita nak jadikan dia sebagai guru, dia pun mengiktiraf kita sebagai murid. Macam mana kita dengan umat Nabi, bukan saja kita gedik-gedik kata umat Nabi, takut Nabi tak mengaku kita umat, gitu kan. Jadi jagalah disiplin macam mana untuk kita boleh duduk bawah panji-panji mereka. Andai kata mereka ni tutup guru kita, mereka dibenarkan di akhirat esok untuk beri syafaat, kita adalah antara orang yang boleh bakal mendapat syafaat daripada mereka. Ini tutup guru kita ajar. Tuan-tuan rasa tuan-tuan ambil pendapat-pendapat yang geng-geng moden-moden ni tak kepiah, tak pakai topi sudu, kopi bahasa gitu kan. Tengok semuanya jemaah untuk biasa nampak muka, ambil pendapat-pendapat macam ni. Semua ambil pendapat-pendapat itu, tuan-tuan rasa dia orang tu boleh bagi syafaat tuan-tuan di akhirat, tuan-tuan duduk bawah bendera dia mah. Saya punya bahasa macam tu lah sikit tuan, walaupun nampak lembut tu, orang tu makan dalam ni. Tak tahulah. Saya sebut apa yang saya duduk mengaji di disiplin tutup guru duk ajar macam tu. Macam tu. Saya jawab macam tu selalu, dia bunyi kasar sikit lah. Dia nak menunjukkan kata, pengajian, orang kata kolot pun tak apalah, kami kolot pun kolot lah. Macam tu lah kan. Dia kata tak ada fikiran terbuka. Kami diajar untuk membuka kaedah. Fikiran terbuka ni ada tempat dia. Bukan nak buka sebarang tempat untuk buka. Ada tempat dia, ada disiplin dia. Baik. Ada orang dewasa tetapi semasa kecilnya, ibu bapa dia tak buatkan akikah untuknya. Mungkin bapak dia susah lah dulu, ataupun sedang tapi tak pernah fikir buat korban untuk dia. Bolehkah dia buat akikah untuk dirinya, dan mana nak dahulukan antara akikah ataupun korban? Ini pun sering soalan ni ditanya dari sini. Pertama, apa ambil hukum tentang masalah akikah tu? Fakta kaedah dalam mazhab kita memang itu. Seorang kanak-kanak ni bila dilahirkan, orang yang dituntut untuk akikahkan bagi kanak-kanak tersebut adalah siapa walinya. Bahasa dia gitulah. Bahasa kita sebut wali ni bapak. Umumnya kita sebut bahasa bapak lah kan. Bapaknya. Tak ada bapaknya, maknya. Bahasanya walinya. Siapa yang tanggungjawab untuk memberi nafkah pada kanak-kanak tersebut, dialah ada tuntutan untuk mengakikahkan siapa anak di bawah tanggungan mereka. Itu asal. Sekiranya tak ada kemampuan bagi bapa tersebut untuk membuat akikah,
semasa selagi dia tak balik, dobit dia, selagi tak balik tuntutan dia di atas kepada siapa wali dia. Sekiranya dah balik kanak-kanak tersebut, maka tuntutan tersebut adalah ke atas diri kanak-kanak itu sendiri. Diri kanak-kanak itu sendiri. Dan bila dari kanak-kanak itu sendiri, harta pun daripada harta kanak-kanak itu sendirilah. Cuma bila dia umur 15, dia tak faham dalam bab perjalanan agama ni, selalunya tak adalah dia nak gedik-gedik, dia nak buat akikah ke dia kan. Tapi bila dia besar, dia mengaji, kata, aku dulu ni orang tak pernah buat akikah, mak ayah aku tak buat akikah untuk aku. Di situ persoalan dia. Jadi, bila kita sedar dulu kita ataupun kita dimaklumkan oleh mak ayah kita, kita tak dibuatkan akikah dulu, jadi tuntutan tu bukanlah pada mak ayah kita, sekarang ke kita lah. Jadi adakah dituntut untuk kita buat akikah tu? Ya. Ya. Saya sebut atau hukum akikah dulu tu betul kan tentu dulu. Kalau ada orang tak faham masalah hukum akikah tersebut. Kemudian mana nak didahulukan antara akikah ataupun korban? Dan ni ada tafsil nak menjawab dia. Kalau katalah yang terdekat ni dia nak buat korban. Jadi baru dia faham ada akikah yang dia belum buat untuk diri dia. Mana nak buat dulu? Dia kena tengok ada tafsil. Antara tafsil tu macam mana? Korban dah dekat dah. Kalau dia buat akikah boleh, tapi tak boleh buat korban. Kalau dia punya keadaan macam ni, maka yang afdalnya buat korban dulu. Pasal apa? Pasal akikah dia tak ada masa terbatas. Jadi selagi dia dah balik tu, semua tutup atas dia. Nak buat bulan Muharram Safar. Jadi awal ni akhir. Rabi awal, Rabi akhir. Rejab, Sya'ban, kau buatlah bulan apa pun kan. Pasal apa? Akikah boleh buat sepanjang tahun. Kan? Tapi korban hanya buat pada bulan-bulan tertentu. Jadi yang terdekat ni, kalau dia hanya ada pilihan salah satu saja antara akikah dan korban, buatlah korban dulu. Lepas tu bila ada kelapangan, buatlah akikah. Sekiranya dia memang ada kelapangan dua-dua, buatlah akikah satu bahagian, korban satu bahagian. Pasal akikah memang satu hal, korban pun satu hal. Dan dia pula ada keluasan di atas kemampuan tersebut. Macam mana buat akikah tu, adakah ditutup dia? Ya, tuntutan tu di atas dia lah sekarang. Okay. Selesai tu. Tu fik yang dah ada, yang dah siapkan oleh ulama. Dalam masalah, adakah dituntutkan akikah tu ke kita? Jawapannya, iyalah, kat kita lah. Cuma atas ada setengah orang kata, Rasulullah pun, bila dia ada riwayat mengatakan dia mengakikahkan atas diri dia sendiri. Memang ada setengah ulama menolak riwayat ni. Yang tu di atas menolak riwayat Rasulullah mengakikah diri dia tu satu pasal. Tapi itu tak menafikan hukum fiqh yang ulama tadi macam kita dah sebut ni, yang memang tuntutan akikah tersebut bila mak ayah kita tak buat, tuntutan dia ke atas orang yang balik tu, bila dia balik atas harta dia sendiri. Hukum tu memang sabit. Di atas nak sabitkan kata Rasulullah, atas kata riwayat tu tak sabit sebenarnya, yang tu satu hal. Tapi fiqh yang dah ada dengan ijtihad ulama apa hukum apa yang saya sebut tu, yang tu hukum ada, maksudnya memang orang yang tak dibuatkan akikah masa kecil dulu oleh mak bapak dia, bila dia balik, tuntutan tu ke atas diri dia sendiri. Ada lembu yang diternak oleh jabatan veterina ataupun peladang-peladang lain yang mereka meletakkan tag, ada tanda di telinga untuk mencatat ataupun sebagai surat beranak lembu tu. Itu istilah-istilah yang surat beranak apa tu. Dengan ada dan adakah dengan tercariknya, soalannya adakah dengan tercariknya sebahagian daripada telinga lembu tersebut dikira aib pada binatang korban? Bagus soalan ni. Masyhur keedah kita khasnya dalam mazhab Syafi'i. Saya akan jawab semua dalam mazhab Syafi'i. Kalau orang tanya kenapa ustaz tak bagi pendapat, macam itulah. Tuan-tuan nak cari orang yang lebih pandai, tak saya tengoklah saya punya siaran, itulah kan. Carilah pendapat-pendapat orang lain. Saya ni orang Kolut, jawab mazhab Syafi'i je. Saya akan jawab keedah mazhab Syafi'i kita lah. Allah. Mengikut keedah kita, walaupun nak sebut yang ni, lembu tu, kita kalau sembelih, kita bukan makan telinga. Bukan masalah makan. Keedah disebut oleh ulama kita, telinga ni kalau ada satu juzuk daripada telinga yang terpotong, binatang tersebut reject, aib, walaupun telinga. Walaupun kita bukan makan telinga. Apa hikmah apa, wallahualam. Tapi yang disebut dalam fiqh dengan berdasarkan apa keedah mereka mujtahid keluar hukum, kita ambil pakai je. Kita pun bukan ahli, kerana kita nak faham pun susah kan. Ambil hukum yang dah siap. Telinga ni jika ada juzuk yang telah dikerat, dipotong, ditebuk,
daripada telinga tersebut, maka binatang tu reject, tak boleh buat korban ataupun akikah. Dia istilah macam mana tak cukup umur. Yang tu kot. Maksudnya yang ni umur bukan masalah umur. Badan pun besar gemuk. Dia bukan masalah gemuk tapi masalah telinga. Dobit dia telinga ni jika ada yang jusuk telinga tersebut terpotong. Adapun jika dia ibarat macam tindik telinga, macam orang perempuan tindik telinga, dia bukan ada buang lubang jusuk telinga lah. Dia hanya cocok jarum, lepas tu buh tag. Macam mana kita orang perempuan lah kan, biasanya bubuh subang. Dia bukan macam punch kertas lubang tu, yang tu jerit tak tu hai, tebuk lubang biasa pun menjerit kan. Tapi nak kata, bila dia hanya sekadar macam jarum cocok lubang, lepas tu buah tanda apa sebagainya, itu pun terus lekat lubang, tag macam tu, dia tak menyebabkan masalah dalam, tak mengaibkan lembu tersebut. Tetapi sekiranya dia punya alat tu, dia akan tebuk punch macam, bahasa dia punch lubang, lepas tu baru bubuh tag, yang tu aib. Hatta dalam kaedah tag ni, katalah dia tembak dengan macam jarum tu, tak ada lubang apa dia tebuk, dengan jusuk telinga tu dibuang, bila dah botek, katalah kan benda tu kadang dia berat lah, tersangkut apa, tengok rabit, tu bahasanya rabit ada, rabit telinga tersebut. Jika rabit, hanya rabit pasal tag tu dah terkoyak, tapi istilahnya masih tidak ada jusuk telinga yang terpotong daripada telinga tersebut, sah untuk buat korban. Kaedah kita gitu. Kalau dia terabit misalnya tersangkut dekat pagar ke yang ada gelawai kawat apa tu, ada juzuk telinga yang terpotong, aib. Satu, saya kalau beli binatang korban, saya tak suka binatang yang ada tag. Orang lain punya masalah, ada orang tak peduli pun. Kita pasal kita jumpa kitab sebut sebiji-sebiji, Tok Guru pun sebut macam ni. Jadi kita pula diamanahkan oleh orang untuk cari. Saya tak apa suka tu. Kalau ada pun, saya cuba buka tag tu, pandai tak? Buka. Kita akan tengok. Dia memang tak ada punch apa-apa tu. Dia hanya macam, saya kata, tindik macam orang perempuan pakai subang tu. Kalau macam tu, tak ada masalah. Ya. Kanak-kanak yang mati kecil ataupun mati dalam kandungan, adakah disunatkan akikah untuknya? Umum jawab, ya. Cuma dobit, ya tu bila? Jika kanak-kanak, kalau kanak-kanak mati kecil memang, kalau mati dalam kandungan, ya. Cuma dobit dia, hak dia sampai ditiup roh. Itu. Bahkan bukan saja disunatkan akikah, disunatkan diletakkan nama. Cuma tak payahlah gaduh isi borang, pergi hantar pejabat pendaftaran apa, tu tak ada lah kan. Dari sisi kaedah kita, bila sampai tahap ditiup roh, apatah lagi, dia berumur 6 bulan ke atas. Pasal kaedah kita dalam fiqh, bila kandungan berumur 6 bulan ke atas, dia diistilahkan sebagai sekurang-kurang kandungan yang sempurna. 2 bulan, astagfirullah, 6 bulan, 6 bulan 2 lahzah. Itu sekurang-kurang sempurna kandungan. Jika ada kadar itu, memang tiada khilaf ulama dari sudut menamakan dia dengan nama-nama yang baik, dan mengakikahkan untuk dia. Mengakikahkan dia. Kalau anak lelaki, kaedah biasalah, anak lelaki seafdalnya 2 ekor, kalau dah tua 2 bahagian, kalau anak perempuan 1 ekor. Kalau lelaki 1, dah hasil memadai dah untuk nama akikah. Kalau kanak-kanak tu tak dipastikan jantina, pasal dia dalam kandungan, katalah gitu, tak boleh nak pastikan jantina dia, tu buat macam mana? 1 tu memang ada, cuma nama nak buat nama lelaki perempuan, dia ajar dah ulama kita, bolehlah nama yang boleh tangguh, nama tu lelaki pun boleh, perempuan pun boleh. Talha, lelaki boleh, perempuan pun boleh. Nama siapa? Maisarah. Maisarah tu kita dengar macam perempuan. Memanglah Melayu pakai perempuan, Melayu lelaki boleh tak? Antara hamba yang berkhidmat bagi Siti Khadijah, hamba Siti Khadijah yang bersama Rasulullah pergi berniaga tu, nama Maisarah tu lelaki. Selalu kita tak faham, kita tak tahu lelaki perempuan tu. Cerita tu biasa dengar, nama tu biasa dengar, tapi kita faham perempuan. Tak, hamba tu sebut ialah lelaki. Maisarah tu ialah lelaki. Asal nak sebut tak nama tu lah. Siap.
Bolehkah ibadah korban ditukarkan dengan wang ringgit? Tak perlu susah payah cari binatang korban, nak sembelih, nak agih lagi. Terus bagi duit pada fakir miskin yang berhajat. Nisbah nak buat satu korban harta benda untuk tolong orang susah, silakan. Tapi jangan tukar syariat. Yang syariat asal korban adalah dengan menyembelih binatang, dan dia termasuk dalam syiar agama Islam. Jangan tukar syariat tersebut. Quran sebut macam mana? Habis lari pula. Wal budna ja'alnaha min sya'airillah fa innaha min taqwa. Saya lajar-lajar mulut sebut, tapi dalam Quran ada fokus yang Quran tu disebut wal budna ja'alnaha min sya'airillah apa. Saya baca lajar mulut yang mana bab tu. Maksudnya memang orang Taala jadikan unta, lembu, kambing, binatang na'am ni asal dalam Quran tu sebut wal budna, sebut dengan unta. Yang ni adalah sebahagian daripada syiar Allah Ta'ala. Jadi bila syiar, yang ni memang ajaran dalam ajaran Islam. Apa hikmah rahsia itu satu hal. Kita ni kaedah dalam bab syariat, walaupun tak faham apa rahsia, hikmah apa dan sebagainya, mana yang termasuk dalam syiar, buat aja. Buat aja. Masa saya jawab tu, cuma sebut tambah sikit ni. Misalnya kalau katalah azan. Azan kan dengan bahasa Arab. Kena orang Melayu kan kerti bahasa Arab. Kita tukar bahasa Malaysia sana, baru orang faham. Apa tujuan azan tu? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Yang mana syiar datang warid atas lafaz macam tu, jangan ditukar orang bahasa Melayu. Ada orang tukar ke? Malaysia bahasa Melayu tak ada. Tapi kita tengok ada kerajaan-kerajaan yang dijajah oleh penjajah tu. Negeri Turki kan. Sampai azan dia dengan bahasa Turki. Ke belakang ni mau tukar balik pada lafaz dengan bahasa Arab. Sampai macam tu. Sampai orang pelik, ni azan apa ni? Selalu dengar dengan bahasa Turki. Nak sebut kata kaedah kita, apa yang datang warid dalam syarak, yang ni adalah syiar, jangan ditukar syiar tersebut. Itu syiar azan, syiar takbir malah, takbir raya kan. Syiar salam, memberi salam, syiar ziarah kubur. Yang ni syiar-syiar dalam agama Islam. Syiar memuliakan ulama, memuliakan tetamu, ni syiar. Memang dalam ajaran-ajaran Islam ni. Jadi khasnya atas nama korban ni dia syiar. Dia min sya'airillah. Siap. Jadi adakah boleh? Memang tak boleh. Dia bahkan wajib memelihara ibadat tersebut dan memelihara juga rukun dan syarat dia. Siap. Apakah hikmah di sebalik pensyariatan korban? Adakah ianya hanya ibadah sembelihan? Isu ni saya jawab dah. Yang itu korban ni nak mengajar. Sekali lalu kalau saya sebut tu, apakah hikmah? Hikmah korban ni nak mengajar kita supaya kalau kita ada keluasan, biar ada satu perasaan nak bagi orang yang susah, yang tak boleh makan daging, supaya dia boleh makan daging juga. Macam tu. Nak mengajar kita supaya dia belah ihsan kepada orang susah. Dan juga nak mengajar supaya kita ni jangan kedekut dengan harta benda, walaupun yang wajib zakat apa kita dah bagi, tapi jangan kedekut sampai kita ada keluasan untuk memberikan, istilahnya menseronokkan orang fakir miskin yang kesusahan dalam bab makan ni supaya dia makan sedap sikit, makan daging. Jangan kita kedekut sampai tak ada langsung perasaan untuk memberikan orang-orang susah ni makan. Pasal ada ancaman dalam Quran disebut, ya, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Adakah tidak kamu lihat orang yang mendustakan agama? Orang yang antara pendusta agama ni yukadzibu bid-din, dia dusta dengan agama. Yang tu syarah banyak. Saya tak cadang nak syarah tu. Saya nak sebut wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dia tak menghalobakan orang untuk memberikan makan pada fakir miskin. Jadi termasuk adalah orang mendusta agama ni, jangan kata ada harta tak bagi makan orang fakir miskin. Kita ni rata tak ada, tapi kita tak menggalakkan orang yang ada harta untuk orang ada harta tu bagi makan fakir miskin, yang tu orang berdusta agama. Main. Jadi pasal disebut wala yahuddu ala ta'amil miskin, tak menghalobakan, tak memberi rangsangan, tak memberikan satu momentum untuk membangkitkan semangat supaya orang kaya ni bangun untuk beri bantuan, beri makan kepada orang-orang yang susah ni. Kita walaupun
susah, kita tak membangunkan semangat orang untuk memberi bantuan orang susah ataupun menunjuk jalan untuk orang kaya-kaya ni memberi bantuan kepada orang yang susah, yang tu pun dikira sebagai penusta agama. Apatah lagi, memang ada harta, memang tak ada perasaan langsung untuk beri fakir miskin, makan. Antaranya khas, ibadat yang khusus, korban. Itu hikmah. Memang kaedah kita dalam agama ni mengajar kita untuk korban. Semua korban. Korban. Itu saya ada nyanyi nasyid zaman saya kecil-kecil dulu kan. Apa dia? Korbankan harta kamu, korbankan jiwa kamu, agar mulia Islam. Korbankan harta. Penyanyi chorus dia nyanyi, korbankan harta. Saya nyanyi sekali lagi lah. Gua ada itu yang tak tengok siaran. Korbankan jiwa, harta. Korban. Korban. Memang kita hidup untuk korban. Sampai kita terkorban. Ya, sekalipun. Itu. Cuma prinsip korban lah ni. Macam mana kisah Nabi Ibrahim sanggup korban harta benda. Anak, isteri dia, kepentingan dia, kasih pada anak. Anak dia kena pisah masa kecil. Hantar ke Mekah masa tu tak ada orang penduduk lagi. Siapa nak jaga? Allah jaga. Ada syariat-syariat yang diajar itu khasnya atas disilahkan saya nak sebut ni. Dan korban tu. Jangan pandang apa yang disuruh tapi pandanglah siapa yang menyuruh. Saya ngaji memang ada guru yang sering disebut prinsip kita dalam beragama ni macam tu. Jangan pandang apa yang disuruh, pandanglah siapa yang menyuruh. Selagi suruhan tu daripada Allah Ta'ala, daripada Nabi kita Muhammad SAW, tunjuk ajar daripada tugur ulama kita, bila mereka yang menyuruh ni, turut. Kalau nafkah harta, saya kata apa? Ni saya ngaji memang arwah batin lupa selalu disebut. Kata, amfik ma fil jaib, yatika ma fil ghaib. Belanjakan apa yang ada dalam poket kamu, akan datang apa rezeki dalam bab ghaib yang kamu tak sangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Sebenarnya nak merealisasikan ayat Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia disurai, dipermudahkan untuk faham Quran tu apa? Anfik ma fil jaib. Apa dalam poket buat keluar. Bahkan tutup guru kita, ulama-ulama kita tu, dia keluarkan duit dalam poket, dia bukan kira besar kecil. Apa ada, dia tengok susah bagi. Itu anak bini kau, nafkah yang wajib mesti kena bagilah. Tapi ada benda yang kita tengok, dia belanja tu, dia tak pernah fikir apa yang akan datang keperluan dia. Bahkan, Allah yakinnya dia bahawasanya Allah Ta'ala akan memenuhkan keperluan dia. Yang ni pun memang kena mengaji dah, memang kena dapat didikan khas daripada guru-guru yang faham dalam bab ni. Cuma kita zaman lah ni begitu terbatas lah kita punya kebajikan, khasnya nak kata belanja apa yang dalam poket. Kita belanja juga sampai kad kredit, sampai hutang 1,000 jadi 20,000 ada. Tapi untuk dunia, untuk kejalan agama, dipertikaikan macam-macam untuk belanja dalam bab agama. Tapi sebenarnya kita diajar untuk korban dalam bab agama. Bukan sampai kad kredit dalam bab dunia. Sepatutnya biar kad kredit yang cukup untuk bab agama. Engkau nak keluar, mana? Nak pergi mengaji. Ke mana? Nak pergi Mesir. Contohlah kan, nak mengaji. Nak pergi mana? Pondok. Ada belanja tak? Saya tak ada belanja. Bila kau nak pergi? Saya nak pergi dalam 3 hari akan datang. Tak apa, esok main datang buat aku. Contohlah kan. Buat apa? Kita sanggup pergi hutang kat orang 5,000. Ambil 5,000 tu, esok dia datang, nah ni apa? Buat apa? Buat belanja kau. Ada duit? Saya tak ada duit. Tapi saya sanggup hutang kan. Saya berhutang tak apa? Untuk kamu yang ngaji. Balik ngaji esok ngajak kami yang bodoh-bodoh ni. Prinsip ulama-ulama dulu ajar kita macam tu. Lama-lama ni, yalah. Beli kereta tak apa. Duit tak ada orang, kad kredit. Apa? Visa card. Okay, apa? Macam tu lah kan. Mastercard lah apalah. American Express lah apa pula. Macam black. Tengok hebat lah. This is my card. American Express layan apa? VIP lah apa. Untuk engkau, ya macam tu. Tapi untuk agama, Allah. Keluar tabung pergi RM1 sekupang. Mungkin sekupang tak ada dah lah ni orang bagi. RM1. Dia biru tu lah. Nak keluar di unggu ya. Sajalah saya melawak gitu. Tapi nak kata ni lah keadaan yang ada pada zaman kita lah ni. Orang nak buat korban macam tu betul-betul susah. Bahkan sekali lagi sebut khasnya tak buat korban. Berapa ramai orang yang memang dia mampu untuk buat korban. Nak kata
800 tak ada dalam simpanan. Contohlah kalau satu abuan 800 kan, mohon sangat. Untuk kot, saya kata mohon tu bagi siapa yang ada tu lah kan. Memang ada orang tak ada duit pun. Betul? Tapi nak kata semua orang tak ada ke? Rata-rata ada orang ada duit sejumlah tu. Cuma dia fikir nak pakai nak untuk ni, untuk ni. Tapi untuk korban tu sebenarnya dia boleh buat untuk korban. Tapi mereka ada yang tak pernah korban seumur hidup. Dia hanya tunggu daging korban je datang kat dia. Bahkan dia boleh bebel lah kata dia. Tahun ni orang tak bagi pun daging korban kat kita ya. Sepatutnya dia bukan tunggu daging korban. Sepatutnya dia lah buat korban bagi orang makan daging korban. Yang ni pun kena betul juga dalam masyarakat kita. Macam mana nak buat? Yang ni lah sebarkanlah pahaman yang betul tu supaya kalau boleh semua orang buat korban. Memang tuntutan dia bagi setiap ahli bait. Setiap satu isi rumah sekurang-kurangnya ada satu korban. Macam satu slogan dulu. Saya sangat suka slogan tu apa? Satu rumah, satu hafiz. Untuk saya. Kalau ada 10 hafiz lagi bagus. Satu rumah, satu orang ngaji pondok. Satu rumah, satu ustaz. Baru PKP semua orang boleh jadi imam tarawih. Kalau kita tak jadi imam tarawih pun anak kita imam tarawih hafiz. Jadilah. Kalau tidak, bapa pun tak boleh jadi imam. Memang tak pernah jadi imam seumur hidup. Kata dia, ni lah semua hidup aku jadi imam. Tarawih pun selalu mi saja. Ni lah kali pertama aku tarawih 30 hari 30 malam tak pernah tinggal. Tu dia dah bayar tak. Tu pun mujuk dia siapa? PKP dia tarawih juga. Ada orang PKP macam mana tak ada PKP tak tarawih, tak ada pergi masjid, duduk rumah, duduk tak tarawih jugalah. Ada orang PKP yang kata tak tarawih, sembahyang fardu pun tak. Nauzubillah. Tuan-tuan, itu yang saya ada bagi tazkirah tentang PKP ni. Sebenarnya, PKP ni rahsia dia apa? Membongkar siapa diri kita sebenarnya. Bongkar semua. Bukan sebarang bongkar sikit-sikit. Bongkar londeh yang kita. Londeh yang kita tengok kita ni siapa? Kalau ibarat macam lampu spotlight ni, 50 lampu spotlight. Suluh kita. Siapa kita sebenarnya? Itulah kau. Dengan bodoh kau tak semayang pun tidak, apa pun tidak, mengaji pun tidak, malah ni. Bodoh. Dah lepas PKP pun kau kekalkan bodoh kau tu. Mengaji pun tidak, semayang pun tidak, apa pun tidak, jemaah pun tidak, baca Quran pun tidak, mengaji pun tidak. Balik macam mana perangai lama. Jadi tak sedikit pun manfaatkan apa bencana ni untuk kita rujuk pada Allah Ta'ala, balik pada Allah Ta'ala. Dah kena londeh pun tak ada kesedaran lagi. Cakap macam tu kasar lah sikit kan. Tapi itulah hakikat kita kan. Sebenarnya kita siapa? Bertuah lah bagi siapa yang dengan berlakunya PKP ni. Kalau dulu dia tak sembahyang, dia jadi sembahyang. Dia tak berjemaah, dia berjemaah. Dia tak kerti baca Quran, dengan sebab tu dia baca Quran. Dia tak berselawat, dengan sebab tu dia selawat. Dengan sebab tu dia boleh baca kitab. Dengan sebab tu dia layan YouTube untuk ngaji. Dengan sebab tu dia cinta pada ustaz. Dengan sebab PKP ni dia rajin berjemaah. Dia cinta ke masjid. Dengan sebab PKP ni dia mula nak cari semua-semua sebab-sebab hidayat. Dengan sebab ni dia mula dah nakkan semua pengajian-pengajian Islam, nak betulkan kehidupan dia, nak taubat daripada dosa, nak tutup aurat, nak macam ni, nak macam ni. Cari nak berapa orang yang memang boleh macam tu. Jangan sebalik pula. PKP ni dah menyebabkan selalu pergi jemaah lah ni, sampai tak jemaah langsung. PKP ni dah menyebabkan dia, dulu baca Quran, sekarang tak baca Quran langsung. Dulu tak pernah tengok TV, sekarang jadi kaki tengok TV. Dulu tak pernah buka internet, sekarang dia ni tak internet. Dulu tak pernah layan internet, sekarang ni internet sebulan ambil package 180 tanpa batas, tanpa had. Saya bubuh jangka tu kan contoh. Astro dia dulu tak pernah tengok TV, Astro apa, sekarang ni dia layan semua channel-channel ni. Hari-hari duk tengok channel. Masya Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Yang tu sebenarnya saya sebut tu bahasa nak bongkar siapa kita. Tu hikmah orang Ta'ala buat, semua ada hikmah. Jadi sebab ibadat ni ada hikmah dia. Bencana pun sebenarnya ada hikmah besar. Kalau umum saya gunakan bahasa itu, bongkar siapa kita. Right. Apabila dibuat korban, sejumlah mana bahagian yang wajib disedekahkan pada fakir miskin, adakah semua ataupun macam mana? Ini pun saya dah jelaskan tu, cuma atas spesifik soalan tu jawab sekali lagi. Jumhur yang disebut oleh ulama itu pendapat paling kuat, satu bahagian korban, bahasa dia sebut dalam kitab-kitab Jawi kita khas ni, dia kata mesti ada kadar boleh bergulai, diberi pada sekurang-kurangnya satu fakir miskin. Yang disebut dalam kitab kata kena bagi 1/3 lah apa-apa. Yang tu the second step, second stage.
Tapi untuk sekurang-kurang bagi sah, itu pun atas kata kurban ni kurban sunat. Sekurang-kurang kurban sunat, mesti satu bahagian. Kalau contoh kambing, mesti ada kadar boleh bergulai kita bagi pada satu orang fakir. Miskin. Dobit dia mesti fakir miskin. Fakir atau orang miskin. Mesti ada satu. Satu bahagian sekurang-kurangnya diberi pada fakir ataupun miskin. Adakah wajib bagi semua? Tak. Yang wajib bagi semua ni jika dia ialah bak nazar. Yang tu yang wajib bagi semua, bukan saja semua, disebab orang buat tu dia tak boleh makan. Bahkan siapa yang di bawah taungan dia, isteri dia, anak-anak di bawah taungan dia, tak boleh makan daging korban yang nazar tersebut. Jadi kalau yang daging korban yang adalah sunat, yang wajib diberi adalah kadar, tu yang kadar boleh bergulai. Cuma kalau 200 gram orang buat gulai ke? Daging 200 gram. Saya pun selalu sebut bahasa ni, saya ngaji pun guru tahu yang tu kata dia buat rampai, goreng bihun aja katanya. Mana dia 200 gram orang buat gulai? 600 gram pun kat saya buat goreng mi je. Sekilo gagah lah juga. 2 kilo lagi bagus. Tu sekurang-kurangnya. Cuma di sebelah zaman lah ni apa? Sekilo lah. Jadi kalau seekor kambing, sekurang-kurang untuk sahkan bahagian tu sekilo. Yang lain tu kau nak bawa peti sejuk, boleh tahan makan sampai setahun, pasal engkau lah. Tapi ada dia ajar kan, kaedah sekurang-kurang. Yang tu sekurang-kurang untuk bagi sah. Itu mesti. Jangan sampai kita punya korban, tak ada orang pakai seorang pun terima bahagian. Yang saya dah peringatkan itu, kalau lebih-lebih lagi kita buat korban di kawasan perumahan atau kawasan penempatan lokaliti dia, masyarakat yang ada setempat tu orang kaya-kaya, istilahnya definisi dia kaya, bukan fakir dan miskin. Jadi sembelih datang korban, agih. Tapi tak ada seorang pun daripada yang diagih tu adalah fakir miskin. Habis. Atas pendapat yang kuat tu, rosak korban kita. Istilah rosak, pasal apa? Pasal orang yang sepatutnya yang nak mengesahkan korban kita, itulah satu bahagian daripada orang nama fakir miskin tu tak ada. Dan kita pun tak sibuk pula kepada siapa pergi miskin satu yang menyebabkan sah kita punya korban tu. Buat istilahnya apa? Jadi tak jadi ibadat lah. Jadi pasal syarat rukun ni tak cukup atas pendapat jumhur ulama. Pendapat yang paling kuat. Itu jadi apa? Jadi datang sembelih daging, yang boleh makan daging je lah. Pasal apa? Syarat rukun tak cukup. Pasal kaedah kita nak buat satu ibadat, kita bukan ikut SOP kita. Kita masih ikut SOP syarak. Jadi antara SOP syarak tu syarat kepada siapa diagihkan. Jadi saya jawab soalan tu tentang kadar mana yang diberi. Dan lanjutan tu juga dah sebut fakir miskin. Itu pun ada soalan tentang fakir miskin. Saya nak sebut sikit lah. Sekali lalu macam mana nak kenal fakir miskin ni. Ada bab yang kita dapat common knowledge bab fakir miskin ni. Bahasa mudah, fakir miskin ni orang susah. Dan bila sebut susah ni, tentulah susah ni dalam bab ada 3 disyarah oleh ulama kesusahan tu. Dia kesusahan dalam bab pekerjaan untuk mendapatkan zara hidup. Satu. Ada kesusahan dipandang dari sudut harta. Kesusahan dari segi siapa menanggung dia. Siapa tanggung tak tanggung. Jadi kaedah di atas 3 tu saya nak sebut gini dulu. Jadi kalau orang perempuan yang jadi isteri, ada suami yang tanggung dia. Suami dia kaya. Isteri takkan boleh duduk serta miskin sama sekali. Sekalipun dia tak ada sekupang pun dia. Pasal siapa yang tanggung dia? Siapa yang tanggung dia kaya, maka isteri kaya, anak kaya. Anak kaya. Yang tu tak sebut tu dulu. Kemudian seterusnya, untuk dilihat kaya tak kaya, kaya tak kaya tu, fakir miskin lah. Nak fakir miskin ni, jadi balik pada isu asal dia nak kenal pertama tu masalah pendapatan. Dobit untuk nama fakir miskin ni macam ni. Kalau keperluan dia 10, memang masyhur sebut kitab orang angka ni. Cuma dengar saya nak bagi penelitian sekali lalu tu lah. Kalau keperluan dia ialah 10, untuk nama miskin dia dapat lebih daripada separuh. Tapi tak sampai cukup. Jadi kalau 10, dia dapat 5, 6, 7, 8, 9. Ni miskin. Kalau dapat tak sampai separuh keperluan, dia punya keperluan 10. Tapi dia dapat 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. Lajak kelima tu. 5 tu dah separuh tak? Tak sampai separuh. Yang ni fakir. Jadi fakir miskin ni dalam kaedah takrif,
fakir lagi teruk lah. Lagi sengkit lah daripada orang fakir. Baik. Jadi pertama tengok pada pekerjaan, pendapatan dia. Yang ni yang kalau saya nak panjang lagi, panjang sangat kan. Saya sebut sekali lalu tu. Jadi kalau orang yang tak ada pekerjaan ni, ataupun orang ada pekerjaan, jadi bila ada hari dia kerja, maka pendapatan dia tu dilihatlah. Pendapatan ni maklum lah. Orang berniaga ke apa, orang yang dia nak cari pendapatan, ada yang kerja kerajaan, ada yang bergaji tetap, ada gaji bulanan, betul, ada yang gaji hari, ada yang gaji ikut masa. Jadi hari yang dia ada pekerjaan, ada gaji, ada pendapatan, maka pendapatan itu sama ada kira dengan purata dan sebagainya. Kalau jenis orang gaji bulanan, kalau orang kerja dengan gaji dia dapat upah apa dan sebagainya, hari dia ada kerja tu dan pekerjaan tu, gaji yang dia dapat, pendapatan dia dapat cukup untuk keperluan hari itu. Untuk hari itu. Hari itu dia lah orang kaya. Hari itu dia lah orang kaya. Kalau 10 dapat 10, kaya. Pasal apa? Pasal cukup. Betul-betul cukup. Ngam-ngam. Cuma cukup tu atas bahasa sebut kita 10-10. Masuk 10 ni apa? Kalau nak kira dengan purata, duit api, air, makan, minum, beras, apa semua, tempat tinggal, rumah sewa, hutang yang kena bayar. Semua tu dia ambil nilai. Kalau saya urai banyak tu, satu-satu panjang kan. Tapi, orang istilahnya, berakailah sikit nak bagi faham dengan 10 tu, berhajat 10, dapat 10. Macam itulah bahasa dia. Dan tu yang kita diajar untuk muhasabah, pandai matematik, hisab matematik. Memang kita diajar dalam syarak tu. Sehingga kan sampai tahap macam ni. Saya ajar kata kita kena kenal diri tu. Kalau orang bagi kita satu pemberian, adakah kita boleh terima tak terima pemberian tu? Kita kena kenal dan boleh klasifikasikan diri kita ni, aku ni siapa? Kalau kita orang kaya, ada orang nak bagi duit zakat, kalau dia bagi RM10, memang tak panas RM10 duit zakat. Kalau dia bagi RM10,000, Ustaz, kalau saya lah, misalnya ada orang kata, Ustaz, saya nak bagi RM10,000 ke Ustaz, Ustaz terima tak? Boleh kan? Kelaskan diri kita dulu. RM10,000 tu duit apa? Dia zakat. Okay, kalau dia zakat, kata, kalau saya ni, masa ni sekarang, saya adalah istilahnya kaya, pendapatan ada apa dan sebagainya. Yang keperluan saya 10 tu memang saya dapat 10, walaupun ngam-ngam cukup-cukup, saya tak boleh dapat dia zakat ni. Bagilah pada orang lain. Kita disuruh takut lah sama macam tu. Satu tarikh tu walaupun tengok sampel, ada benda yang memang kena perincikan dia lah kan. Saya sekali lalu saya sebut itu. Jadi kalau fakir, saya tak payah hurai lah. Saya nak sebut prinsip pendapatan kan. Prinsip pendapatan. Itu dia punya, orang kata apa, main point dia untuk tengok kaya miskin. Jadi bila sebut pendapatan, katalah orang ni, dia punya kehidupan ni kena ada rumah, pakaian, kenderaan untuk dia nak bergerak, pergi bekerja. Kalau jenis orang berniaga, kadang van, lori. Apa yang nama yang tu adalah keperluan dia. Dengan sebab keperluan tu baru boleh menyempurnakan urusan dia harian. Hatta kalau dia berniaga, adakah dengan dia memiliki hailak sebuah misalnya. Dia berniaga durian, hantar durian apa-apa. Adakah dengan ada hailak tu jadi orang kaya? Tak. Itu keperluan dia. Nak tahu dia kaya tak kaya bukan hailak dia. Tapi apa? Pendapatan dia. Pendapatan dia. Tambah pula ada hutang yang dia kena bayar. Itu akan menceritakan proses hukum nama senang tak senang dia. Dia ada detail, kena detail saya nak sebut. Bongkar akan bagi satu sekali lalu untuk kefahaman, untuk menilai kaya miskin. Pasal ada orang faham, dia ni ada kereta, dia faham kaya dah. Nak hukum miskin ni siapa? Motor tak ada, kereta tak ada, memang jalan kaki je dia ni. Tak. Jangan hak orang jalan kaki tu kaya. Pasal dia bukan perlu pun kenderaan. Tak perlu kenderaan, jadi tak perlu kaya. Siap panggil driver je. Taxi, minyak hitam pun tahu. Yang ni bukan ada kena sara pun. Itulah orang kaya. Contohlah saya buat bahasa gitu kan. Pasal banyak perception kita, ada rumah, orang kaya. Ada kereta 2 biji, kaya. Kalau kereta saya ni, ada 2 buah kereta. Satu untuk saya pergi musafir. Bila saya pergi mengajar apa, isteri nak hantar anak ke sekolah, anak-anak kadang dia guna kenderaan untuk anak sekolah, motor pula 3 biji. Yang ni apa untuk pergi sembahyang. Tak semestinya bila ada motor 3 buah, misalnya kereta 2 buah, saya orang kaya. Tak, itu keperluan saya. Itu keperluan saya. Saya ingin keperluan itu. Tapi kalau ada orang, dia keperluan pun satu kereta kan, tapi
Ada kelebihan, dia beli 2 kereta, 3 kereta. 3 kereta yang lebih daripada apa keperluan dia tu, yang tu dikira sebagai harta dia untuk dihukum dia punya harta nanti. Jadi asal saya sebut ialah tak masalah pendapatan dulu. Itu bab pertama. Dan bila pendapatan tu, rumah dia, harta dia, pakaian dia, kenderaan dia macam mana, yang tu tak dihukumkan kaya tak kaya dia. Bahkan dobit dia jika itu adalah satu keperluan rumah. Sama ada dia beli rumah ataupun rumah sewa, apa yang sepatutnya dia kena sara rumah tu, yang tu dalam saraan lah. Satu hal. Cuma saya nak kata, adakah orang yang memang ada rumah sendiri dia orang kaya? Tidak. Ada orang yang duduk rumah sewa ni memang orang susah? Tidak. Kalau dia duduk rumah sewa pun, kalau apa yang dia dapat, pendapatan dia tu boleh membayar, melunaskan semua bayaran rumah sewa, hutang, api, air, makan minum dia apa, pendapatan dia tu cukup, cukup ataupun melebihi daripada kadar dia, 10 tu dapat 10 ataupun lebih, dia lah kaya. Walaupun rumah sewa. Tak syarat rumah untuk nama orang kaya ni mesti ada rumah sendiri. Jadi taklah bila ada orang, bila ada tanah sendiri, ni ada orang kaya pasal dia ada tanah, pasal dia ada rumah. Tidak. Yang tu yang kalau nak panjang-panjang lah. Satu sudut saya dah sebut sekali lalu untuk kenal kaya miskin, dari sudut pendapatan. Baik. Kemudian orang yang bila dia tak ada pendapatan ni, kaedah kedua untuk dirujuk, untuk jadi reference, untuk dinamakan kaya ataupun tidak adalah harta dia. Dan antara harta ni, currency money, macam tu, duit yang dia boleh gunakan untuk duit lah, istilah duit yang dia boleh cash money. Kalau tak cash money pun ada harta yang misalnya satu kereta dia ada satu yang keperluan, dia ada 5 buah kereta, 4 kereta ni bukan keperluan dia, maka 4 buah kereta tu yang tu dikira sebagai harta dia. Dia macam duit. Dari segi kalau dia tak cukup belanja, dia boleh jual harta tu, yang tu dihitung untuk menilaikan kaya miskin dia. Duit dalam fiqh dia kata kalau pekerjaan ni tak ada, hari tak ada kerja, maka yang dirujuk untuk dinilai kaya atau miskin adalah harta dia. Harta dia antaranya apa? Wang simpanan dia, emas perak yang dia miliki. Istilahnya yang ni kalau kata dia yang ni adalah aset dia untuk dia nak buat belanja kan, simpanan dia. Sama ada emas, perak, apa-apa. Ada pun perhiasan yang tu dikira sebagai harta tak? Tak. Perhiasan yang memang ghalib, orang pakai perhiasan yang tu tak dikira sebagai harta dia, untuk dihukum kaya atau miskin. Kalau orang perempuan misalnya, gelang, rantai apa yang dia pakai, katalah semua ada single set je, subang, ni, loket, ataupun rantai ada 3 urat. Tapi 3 urat masih istilahnya uruf dan ghalib orang pakai misalnya. Yang tu tak dihitung sebagai harta untuk dihukum kaya miskin pada dia. Pasal apa? Itu perhiasan yang dibenarkan syarak. Allah. Begitu juga pakaian yang dia pakai, pakai kot ke apa ke. Jadi pakaian ni memang sepatutnya dia pakai pada ghalib. Yang ni juga tak dihukumkan dia kaya pada syarak. Yang kalau nak detail tu panjang-panjang kan. Cuma saya nak sebut. Mula-mula tengok pendapatan dia, yang kedua tengok harta dia. Jadi bila tengok harta ni, nak kelaskan ni macam mana? Bila hari dia tak bekerja, tempat dirujuk kaya miskin dia untuk dihukumkan dia bagi miskin adalah harta dia. Saya buat misal, satu orang ni umur dia 50 tahun. Dia ada simpanan 50,000. Contoh je lah. Hari tu dia tak kerja. Jadi 50,000 tu adalah rujukan untuk dilihat kaya ataupun tidak ada dia. Jadi kalau simpanan 50,000, jadi nak tengok kaya tak kaya, nak base kat mana 50,000 ni? Tengok umur ghalib dia. Umur ghalib dia 63. Dia akan dirujuk pada umur Rasulullah SAW. Biasa umur disebut dalam kitab dia pakai adalah umur ghalib. Umur ghalib wajib balik pada umur Rasulullah SAW, umur 63. Kalau katalah umur dia 50 tahun tu nak ke umur Rasulullah, 63 ada 13 tahun. Katalah dia punya pembelanjaan setahun tu 10,000. Kalau 10,000, jadi dia kena ada 130,000. Masa 13 tahun. Barulah dia namakan dia kaya. Jadi kalau dia ada 50,000 simpanan, fakir. Ya tu? Ya. Jadi kalau orang macam tu, orang fakir, orang yang lagi tak ada dah tu, lagilah fakir. Cukup boleh faham macam tu kan? Jadi kalau semakin muda seseorang tu, pada hari dia tak bekerja,
maka lagilah besar kebenaran kalian untuk nama fakir pada dia dalam kaedah zakat. Kaedah zakat. Begitu juga dalam masalah nak dapatkan harta apa tentang korban tak korban ni. Allah. Bagi saya nak buat. So dua, buat harta. Sekali lalu situ. Kemudian seterusnya adalah masalah siapa menanggung dia. Jadi siapa yang ada orang tanggung, dan orang tu pula memang wajib menanggung dia. Siapa yang dia ada orang menanggung dia, dan orang yang menanggung dia tu pula ialah orang yang wajib tanggungan dia ke atas orang yang fakir miskin ni. Jika ada orang yang menanggung dia, maka yang tu mengeluarkan dia daripada senarai fakir miskin. Kalau saya misalnya, saya miskin, bapak saya tanggung. Saya miskin, anak saya tanggung saya. Dengan sebab ada anak saya pun kaya, walaupun saya miskin. Siapa tanggungan? Semua syarat untuk saya ni akan keluar daripada nama fakir miskin ni dengan sebab anak saya tanggung saya misalnya. Jika anak saya tu dengan saya, dia wajib tanggung saya. Memang kalau kita belajar bab nafkah, bapa bila miskin, antara orang wajib tanggung ni ialah anak. Anak wajib tanggung nafkah usul yang dalam keadaan fakir. Jadi dia tanggung saya. Baik. Jadi kalau orang yang ada tanggung kita, tapi dia ni bukan orang yang wajib nafkah atas kita. Jadi dia pergi itu atas sukarela dia. Untuk dia bagi perbelanjaan kat kita. Yang tu tak menyebabkan kita jadi kaya. Bahkan dengan pekerjaan yang kita tak ada, tak ada tu, harta kita pun tak cukup umur ghalib tu. Walaupun ada orang tanggung, tapi orang tu bukan wajib tanggung kita. Dia atas sukarela dia nak beri. Yang tu tak mengeluarkan kita daripada senarai fakir miskin. Katalah misalnya saya ni, kerja tak ada. Contohlah kan, buah bila kat saya tu senang. Kata ke orang lagi, payahlah orang marah. Saya tak ada kerja misalnya. Tapi ada orang, jiran ni, dia apa? Bagi saya makan nasi. Setiap bulan dia bagi saya RM200. Buat apa tu? Dia tak ihsan dia nak bagi Dia bukan ada kena dengan saya pun. Tak ada atas nama wajib nafkah adik-beradik, bapak ke apa. Tak ada. Adik-beradik pun bukan wajib nafkah. Di atas siapa yang selayaknya untuk diberi perbelanjaan itu ada. Tapi atas nama wajib tak ada. Jadi, kita ni jiran je. Jiran kita bagi duit kita. Dia sara kita apa-apa. Jadi adakah dengan sebab jiran kita sara kita dan bagi kita makan minum, bagi duit perbelanjaan bulanan misalnya, dengan sebab tu kita jadi kaya disebabkan ada orang yang menyara kita? Tidak. Pasal apa? Pasal dia bukan wajib sara kita. Kalau katalah kita misalnya ada welfare, dapat duit welfare. Duit welfare ni bukan dia wajib sara kan. Tapi dia atas nama pun nama welfare, kebajikan masyarakat, orang bagi. Dengan sebab tu cukup keperluan kita. Pula tu dia bukan wajib bagi kita, dia nak tak bagi pun boleh. Contohlah saya buat misal dengan bahasa gitu. Jadi walaupun kita dapat duit LPR, walaupun keperluan kita cukup, tapi bukan dia atas kerja kita, bukan atas kereta kita, tapi dia atas ihsan orang bagi. Kalau dia potong, mengelupuk kita. Yang ni tak potong, walaupun dia tak potong, walaupun dia tak bagi, walaupun dia duk bagi kita pemberian, dia atas ihsan dia bagi kita duit welfare. Bahasa duit welfare tu, kata duit welfare pun, orang yang bagi sukarela. Yang tak sukarela, dia bukan wajib nafkah kat kita. Yang tu bahasa dia. Yang tu tak menyebabkan kita jadi kaya, bahkan kita masih di atas itu fakir atau miskin tu. Sekali lalu saya sebut untuk nama fakir miskin tu. Memang ada detail dia. Satu orang yang memang kita nak bagi zakat, nak bagi pemberian tu, ilmu ni mesti lengkap. Kalau tak kita bagi lagi, kita tak kenal siapa fakir miskin tu. Satu ada munasabahnya orang tanya, macam mana definisi fakir miskin tu? Satu sekali lalu saya urai. Jadi orang yang memang betul-betul bertanggungjawab untuk menguruskan, nak cari siapa fakir miskin dan apa-apa ni. Macam saya sebut sekali lalu ni, kalau agak tak faham, PM to P apa satu hal tu, pasal dia mesti faham. Pasal kalau dia urus tak betul nanti, tu yang saya kata tadi, macam pelajar yang lepas kuliah, saya kata macam ni. Kalau satu kambing kena bagi sekurang-kurangnya 1 kilo, itu angka yang saya sebut, itu pun saya sebut gitu. Jadi kalau katalah lembu ada 10 ekor, dalam kampung kita ada seorang je bagi miskin. Saya bagi misal itu kan. Seorang je bagi miskin. Jadi bila ada 10 ekor lembu, maksudnya ada 70 bahagian. Jadi kebanyakan orang duk agih macam mana? Dia potong, ada buat dalam plastik timang. Bedakan seluas mana yang mungkin empire kita untuk bagi kurban. Kan secara rawaknya orang bagi duit daging kurban macam tu kaifiat dia. Sorry. Kalau ikut kaedah bukan gitu. Nak beda tu dulu. Tapi saya nak sebut atas kadar yang atas soalan wajib dan atas fakir miskin yang tu yang wajib terima ni. Satu bahagian, satu. Fakir miskin pun dalam kampung kita ada seorang. Dengar saya bagi contoh tu. Untuk bagi faham matematik dia macam mana. Sekali lagi saya ulang perkataan tu.
hukum tu. Jadi macam mana? 10 ekor lembu, jadi 7 kali 7, 70. Fakir miskin tu, dia seorang. Oleh kerana dia seorang, jadi setiap daripada 70 bahagian tu, 1 kilo kena keluar dan dia berhak menerimanya. Di atas lembu yang 10 ekor tu, tahun tu, dia sekurang-kurangnya mesti dapat 70 kilo. Dia seorang. Dia. Orang lain punya masalah. Yang lain tu, nak potong-potong, bedak bagi satu kamu punya masalah. Tapi dia tu mesti dapat 70 kilo. Pasal apa? Dia seorang je fakir miskin. Setiap lembu yang disembelih tu, atas dia, wajib dapat habuan dia. Faham tu? Boleh faham macam mana perkiraan saya. Bagi fakih tu, bagi reti tu. Macam mana nak fahamkan CP yang saya sebut kata, satu fakir miskin. Jadi kalau ramai lah. Tapi atas kata salah satu, itu kaedah pengagihan dia yang betul. Pasal yang tu pengagihan yang wajib. Bukan potong, dia pun dapat satu plastik, orang lain pun dapat satu plastik. Padahal dia fakir, orang lain tak fakir miskin. Orang lain semua tak fakir, dia fakir miskin. Tapi dia dapat satu plastik, orang kaya, orang semua dapat satu plastik juga. Dia tak adil lah bagi sama rata. Tak betul. Sama rata tu, si miskin dapat apa hak si miskin. Kalau faham tu, boleh dapat mereka. Ini kena perhati. Agak tak faham, kena tanya pada ahli dia. Macam mana untuk memahamkan kaedah-kaedah panggilan yang tepat. Selalu macam tu, untuk semak balik apa kefahaman yang ada kita dalam masalah nak mengenal fakir miskin tu, itu dalam masalah pengagihan. Baik. Jadi asalnya soalan tu tanya sejumlah mana yang wajib disedekahkan. Adakah akikah seterusnya yang diperhati oleh masyarakat sekarang memada kerana saya lihat pada kitab kena menghantarkan makanan yang dimasak kepada fakir miskin bukannya buat kenduri. Mungkin maksud dia buat kenduri ni, ajak orang datang main rumah kita. Itu maksudnya lah kan. Memang buat kenduri, masak buat kenduri lah kan. Saya duk ngaji tu yang Tok Guru tersebut tak sebut macam ni lah. Mesti masalah akikah dan korban. Korban ada satu bahagian yang memang kena bagi mentah. Atas kata satu bahagian tu 1 kilo dengan bahasa macam tu saya sebut. Kalau akikah ni di atas satu bahagian yang dimasak mesti ada sekurang-kurangnya satu fakir miskin yang diberi gulai kat dia. Yang kita masak. Gulai apa? Gulai nisbah dia dan isi rumah dia. Jadi semangkuk lah kan. Allah leceh semangkuk. Gua sepiuk. Bahap sekawah pula kan. Payah kan. Yang maksudnya dia kalau makan dia akan cedok gulai tu, puas lah dia makan. Bagi kat dia. Bagi dia tu. Dia nak puas agak-agak 3 ketui daging cukup ke 3 iris daging? 5 sudu gulai cukup? Ataupun hidang semangkuk tu 4 orang kongsi setalam. Mana? Cukup tak? Untuk nak sebut apa? Sebab syariat dia asal masak, lepas tu sekurang-kurangnya mesti ada buah pira satu bekas kan. Macam seperiuk kecil tu yang kita misalnya keluarga ada 5 orang misalnya, anak 4 orang, suami isteri 6 orang. Bagi satu gulai ni dia boleh makan sepuasnya sekali makan tu. Yang tu mesti ada satu fakir miskin yang kita bagi tu. Yang lain tu nak ajak orang main pergi rumah kau ni Ustaz. Yang tu mesti ada. Saya mengaji dan memang saya ada guru yang memang ajar macam tu. Saya punya praktikal memang macam tu kan. Satu orang sini kadang dia ada adat kebiasaan orang sini lah. Saya buat kenduri akikah, saya tak panggil orang main rumah saya. Dan dia orang pelik saya punya style. Saya apa? Saya buat kenduri akikah, saya meleh, saya masak. Sama ada saya punya atau orang punya. Tu apa? Saya beli bekas, saya agih kat dia orang. Sampai dia orang terkejut beruk. Yang turut bahasanya. Saya apa? Banyaknya. Orang bagi selalu bukan plastik ikat tu ya. Yang nak bagi ramai-ramai budak pondok ni, ada seorang-seorang tu saya bagi kadar sikit lah kan, bekas kecil lah. Tapi yang memang keluarga ni saya bagi tu banyaknya macam perkeli kan, macam bahasa perkeli kami. Tu bahasa-bahasa je. Sebelum ni tak pernah ada orang mau bagi gulai kekah macam ni. Selalu ajak orang pergi makan di rumah. Tak, saya tak macam tu. Saya buat masak. Masak pun selalunya saya sendiri masak. Kalau tak larat esok suruh orang lah tu satu Tapi kita hantar lagi. Suruh anak-anak hantar. So tanya anak-anak, memang dia orang macam tu, pengalaman dia macam tu. Pergi hantar. Ni rumah ni. Ni rumah ni. Buat boleh agih tu. Puas hati. Orang tak main rumah kita tak apa. Pasal memang kaedah kita agih. Macam mana daging korban? Agih. Bukan ajak orang main makan rumah. Itu. Agih.
Jadi atas kena zakah lagi. Memang dalam kitab ini sebut yang tu. Cuma atas soalan, adakah dipraktik dalam masyarakat ni memang ada? Jangan sampai tak ada yang kita panggil orang semua makan rumah kita tu, yang pakai miskin. Itu satu hal. Kalau ada yang makan tu pakai miskin, makan rumah orang, nak makan tu ke mana? Tak apa dia dah makan kat rumah dia makan rumah kita, tak macam dia makan kat rumah dia. Dia ada malu Allah dia makan. Dia jeduk-jeduk lagi, tambah orang duk pandang, duk usah dia. Usah dia, bahasa orang dia usah tak? Orang dia usah dia macam mana? Dia pun, orang semua berhenti lah. Padahal dia gila, makan sedap lah tu macam mana? Kena ada satu pakai miskin yang kita cam dia elok, dia pakai miskin. Yang ni, akikah, kidung akikah kita tu. Lauk tu macam mana? Aku mesti bagi kat dia. Yang lain tu, selesai. Sekurang mesti cari tu. Saya ngaji Tok Guru yang cermat dan nampak ni. Sekurang-kurangnya seorang mesti ada. Yang macam tu. Yang lain tu kau nak ajak orang main rumah kau, nak buat majlis ke apa ke, punya pasal. Tapi, di atas, kalau atas satu ekor kambing, satu orang bagi miskin mesti ada macam tu. Lagi ramai, lagi bagus. Dan nak ra'i tu apa? Ra'i pakai miskin. Ra'i besar pakai miskin. Yang ada ni, orang sebelah rumah kita ni memang orang kaya-kaya, sepatutnya dia buat korban, dia tak buat korban pun, satu-satu hal lah. Macam mana? Yang ni bagi pakai kecil tu padahal lah. Tapi pakai miskin, kita bagi macam mana? Memang, dia dapat tu, best. Dan dia, jangan tak tahu tuan-tuan, saya mengaji dulu. Bukan saya cerita ni, bukan masa saya ngaji. Masa saya ngaji, tapi bukan tempat saya. Adik saya ada duduk menanti. Ataupun pondok kan. Masa tu menanti ya. Tok Guru pun nak bagi Pak Ngahleh bagi duduk lagi. Arwah. Dia orang cukup suka, penanti ni masuk dengan sebagai madrasah tabligh kuat. Kuat dakwah. Memang ada hari markas. Hari markas Jumaat malam Sabtu kot. Saya tak ingat sana hari markas dia macam tu. Dia orang sangat suka kalau geng-geng karkun ni dapat anak lelaki. Siapa kan? Kambing 2 ekor. Pula tu jamunya apa? Jamu apa? Jamu budak pondok. Memang budak-budak semua tu pakai. Kalau ada umur yang 30, 40 pun, dia orang tak kerja siapa? Pasal duk mengaji. Jadi, dengan sebab tak mengaji, tak ada pendapatan, harta benda bukan ada. Kalau ada pun, kalau ada 4-5 ribu, 10 ribu kali pun, dengan umur 30 nak pergi 63, semua ni hukum pakai miskin. Jadi orang ni memang kena layak. Ni dia orang cukup seronok tu. Seronok tak mana? Jadi jamu pula, memang pula dia orang ni kalau jamu memang kuah habis. Licin. Makan jamu puas hati. Asal saya nak sebut ialah orang macam ni kita jamu. Pagi-pagi miskin sungguh-sungguh ni. Kalau saya nak jamu pun cuma bila raya, kalau katalah selalu kadang buat kenduri akikah apa ni, musim cuti raya haji tak? Budak pondok tak ada. Yang mana ada tu, makan sungguh. Yang tu lah kan. Memang kita pun jamu budak pondok ni puas hati ke siapa? Dia orang ni kalau makan, cuma lah ni ikut budak pondok ni kaya sikit. Masak tak sedap ke? Dia orang pula, kita bagi lauk tak sedap, dia pergi makan kat luar. Yang lauk kita bagi ni tak makan. Satu hal lah kan. Satu hal. Dia dah lain zaman, lain budaya. Satu hal, apa saya nak syarah tu, nak cerita tu, tentang macam mana nak bagi selesai kita punya akikah buat korban. Satu hal, akikah pun dari sisi prinsip yang sama, mesti ada satu fakir yang kita bagi dia, yang dia akan seronok dengan gulai yang kita bagi tu. Adakah dengan memasak daging korban ataupun buat kenduri itu selesai pengagihan korban? Saya sebut akidah korban. Jadi, yang sekurang-kurang kena bagi, satu bahagian tu 1 kilo mentah. Yang lain tu kau nak masak ke apa, punya masalah. Macam mana pun, untuk jadi afdal, bagi 3. Bagi 3 pun dengan saya sebut, bagi 3. Itu pun saya bagi contoh lah. Jadi seekor kambing katalah kita dapat 60 kilo daging. Contoh, untuk angka bagi mudah bagi je. Kita divide by 3. Fakir miskin dalam kampung kita ada seorang je. Bila fakir miskin ada 1 orang. Kita bukan agih mengikut orang, tapi kita ikut bagi group, by group. Bila by group, kita satu bahagian, fakir miskin satu bahagian, orang kaya satu bahagian. Jadi 60 kilo, 20 kilo, 20 kilo, 20 kilo. Jadi fakir miskin tu dapat apa? 20 kilo dia seorang. Orang kaya ni ada 100 orang, bagilah kau seorang sikit. Jadi kita bagi divide by group, bukan divide by person. By person. Itu kau punya putih kan lagi faham daripada cakap Melayu ni. Itu keedah kita nak bagi. Kalau tu bagi 1/3 lah. Kalau nak bagi semua pula, jawab. Nak bagi siapa? Tadi kita tu bagi 3 tu, 1 kita, 1 bagi 1 orang kaya. Orang kaya bagi hadiah.
Kalau bagi semua, macam mana? Nak bagi siapa? Ya, orang bagi tu lah. Sembelih kambing. Ambil kat apa? Kita lapar-lapar, ambil hati sikit. Kan memang disuruh ambil hati sikit. Orang yang lain semua bagi. Tu pun bukan nazar kena bagi semua. Nak bagi siapa? Bagi kat dia seekor. Seekor ni, dia punya. Pasal gitu. Bagi rakyat kat dia. Pasal nak bagi seekor tu semua tu, bukan bagi 3 dengan orang kaya untuk orang lain, tak. Bagi apa? Pakai miskin je lah. Bagi seekor kat dia. Jadi kalau ada 10 ekor kambing disembelih, je dah. Hari tu 10 ekor kambing kat dia. Kalau semua orang nak bagi kata, kambing tu untuk semua tu disedekah kan. Tak seronok orang pakai miskin macam tu. Bahkan kalau boleh hari tu semua orang nak jadi pakai miskin. Saya seronok dapat daging banyak. Okay. Itu soalan 19. Soalan seterusnya, adakah binatang korban atau akikah itu dijadikan hukum nazar? Adakah binatang korban atau akikah itu dijadikan hukum nazar? Macam mana tu? Apakah hukum berkaitan nazar itu? Kerana saya biasa dengar akikah dan korban yang dinazarkan, tuan empunyanya tak boleh makan. Adakah binatang korban atau akikah itu dijadikan hukum nazar? Apakah hukum kau kan? Apakah hukum binatang korban dan akikah yang dijadikan nazar? Itu kot maksud soalan tu. Binatang yang dah dinazar dalam bab korban dan akikah, dobit binatang nazar ni, cuma nak faham istilah nazar, kalau kita sikit spesifik ke bab nazar tu, tak dipanggil nazar dalam kaedah kita khasnya mazhab Syafi'i, melainkan mesti berlafaz untuk membuat satu ibadat yang sunat yang diwajibkan kat atas diri dia. Wajib tu dengan lafaz wajib ataupun dengan lafaz nazar. Maksudnya, wajib aku buat kenduri kekah untuk anak aku. Bila lahir, wajib aku buat akikah untuk dia. Memperwajibkan satu ibadat yang sunat, yang itu dipanggil nazar. Dan tak dipanggil nazar, melainkan dengan berlafaz apa yang kita wajib tu, dan dalam lafaz tu ada qarinah nak menunjukkan wajib, mewajibkan. Antara lafaz wajib ni, nazar tu sendiri, ataupun wajib atas aku buat kenduri kekah anak aku. Wajib atas aku korban tiap tahun. Misalnya, dia mewajibkan atas diri dia dengan lafaz tu, itulah dipanggil nazar. Untuk dipanggil nazar. Ataupun saya menazar tahun ni untuk buat korban. Nazar tu. Itu nazar lah. Anak saya dulu biasa ni, saya nazar nak buat korban tahun ni. Cuma nak besar nak tengok, perhati tahu hukum tu mana. Mesti untuk jadi nazar ni, berlafaz. Jadi apa-apa yang kalau kita tak berlafaz untuk mewajibkan buat ibadat yang sunat itu, tapi kita ada niat di hati. Ada niat itu, kalau ada duit lebih nak buat korban tahun ni, ada niat. Jadi nazar ke tu? Kalau ada niat, tak jadi nazar lah. Pasal niat tu tak sebut kan? Dan sebut pun adakah jadi nazar? Sebut pun takkan kata aku nak buat korban tahun ni. Aku nak korban tu, adakah lafaz aku nak buat korban pada tahun ni tu, lafaz itu memahamkan wajib aku buat korban hari ni? Kalau lafaz tu tak menunjukkan itu, dan memang tak macam tu, maka lafaz tu, korban tu sunat lah. Sunat lah. Saya dah contohkan tadi, kalau lafaz jadikan wajib macam mana? Aku kalau tak korban tahun ni, berdosa atas aku. Tu lafaz wajib tu. Lafaz memperwajibkan korban tu. Jadi apabila binatang korban ni dah ada hukum nazar, memang orang yang buat akikah tu dia tak boleh makan. Bahkan siapa yang di bawah tanggungan dia, antaranya isteri dia dan anak-anak dia yang belum baligh, tak boleh makan apa yang korban ataupun akikah nazar tersebut. Bahkan wajib disedekahkan ke semuanya. Itulah hukum hakam berkaitan dengan ba'al korban dan akikah tu. Apa saya nak sebut tadi? Soalan seterusnya, ada orang bertanya begini. Yang ni pun kalau ikut, itu saya dia bagi penjelasan berkenaan ni. Memang soalan ni pun berkenaan dengan apa penjelasan saya dah bagi dulu. Khasnya mengenai kaedah kita nak meniat korban tu, atau akikah tu.
khasnya buat korban lah. Kaedah kita korban memang satu bahagian boleh niat seorang saja. Kalau ada suami isteri, dia tak boleh dua orang tu pakat untuk dua orang tu kongsi buat satu bahagian dan kita niatkan inilah korban kami suami isteri. Tapi satu bahagian. Tak boleh. Bahkan kaedah kita dalam mazhab Syafi'i meniatkan untuk suami isteri sedangkan satu bahagian tak sah. Kalau dia beli lembu, inilah korban kami suami isteri. Sah. Pasal sah untuk divide. Sah untuk divide. Tapi kalau kambing satu atau satu bahagian untuk diagihkan kepada suami isteri tak sah. Dari segi kaedah sama ada. Mesti ada satu nama, satu bahagian, satu penama saja. Kalau duit tu memang semua daripada suami satu hal, isteri satu hal. Kalau dua-dua ni memang tak ada duit, tapi orang ni bantu orang ni, memang kaedah dia macam tu. Niat atas satu nama. Jadi kalau isteri ni ada separuh-separuh, isteri ni dia kena hebah. Dia kena istilah hebah dia. Sedekah apabila itu pada suami dia yang tak cukup duit ni. Saya bagi ke abang 400 ni, campurlah 200 yang abang punya tu, untuk abang buat korban tahun ni. Jadi, suami bagi ke isteri, isteri bagi ke suami, ataupun sebaliknya, suami bagi ke isteri. Jadi kaedah dia, mestilah orang yang buat korban tu, dia sendiri pemilik kepada kedua jumlah amount tersebut. Betul nama nanti, dia atas nama dia. Pasal dia yang buat korban tu, itu kaedah untuk buat korban yang masyhur diajar oleh para ulama kita dalam masalah nak meniatkan korban. Soalan yang nak ditanya tu ialah begini. Macam mana disebut tu? Saya ada buat korban, kata dia. Satu korban seekor unta di Yaman. InsyaAllah dengan share setiap keluarga kami mengikut mampu. Nak bagi berapa RM. Yang tak cukup, kata dia akan top up. Dengan niat nak adik-beradik 4 orang dan mak abah dapat buat ibadah korban ya Allah Ta'ala. Korban ya Allah cintai. Jadi baik gambar apa dia kena baca susah sikit. Unta ada 7 bahagian. Kami 5 keluarga. 5 keluarga. Maka dari seorang keluarga akan buat berniat satu bahagian seperti tuan guru saya lah. Bagi tahu hanya satu bahagian boleh niat untuk satu korban. Tak boleh share. Ada 2 bahagian unta yang kami atau niatkan satu unta bahagian jika ada pahalanya hadiah untuk arwah keluarga kami. Satu unta bahagian lagi, satu bahagian unta niatkan untuk hadiah kepada junjungan mulia Rasulullah dan ahli bait Nabi SAW. Boleh tak ada niat macam ni? Dalam hadis atau ada cerita saya tak pasti, kata dia. Ada bunyinya macam ni. Rasulullah buat korban satu bahagian kambing untuk keluarga Nabi dan satu bahagian kambing lagi buat umatnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam ajma'in. Itu selawat je lah. Minta bagi penjelasan, minta bantu saya wakil korban kepada wakil korban ditarim dengan urusan korban. Okay. Contoh kata dia untuk permasalahan dia nak bagi misal ni 5,000 untuk buat korban untuk unta kami. Setiap family bagi ada yang RM300 satu family, ada yang bagi RM1,000 campur 100 tu 30, ada 20 orang. Tapi pakai top up nak bagi cukup RM5,000 tu. Ada satu keluarga lagi bagi RM500, RM20, RM50, ada lagi RM650. Kemudian saya top up yang kurang tu nak bagi beli seekor unta. Jadi kami redha setiap satu keluarga ambil satu bahagian je. Alhamdulillah kami ada dah bayar RM5,000. Cuma belum akad jual beli sebab unta belum sampai kat negeri Arab. Unta pun tak ada lagi tapi dah pakai macam ni. Jadi adakah pengagihan korban dengan cara membuat korban begini benar mengikut kaedah syariat itu? Mungkin soalan dia gitulah. Saya dah bagi penjelasan dulu. Yang ni atas kata memang Rasulullah ada sebut ataupun riwayat Rasulullah meniatkan untuk umat dia, satu untuk dia, satu untuk ahli bait dia. Isbah Rasulullah buat apa satu hal. Riwayat daripada hadis kalau kita belajar pun kaedah diajar oleh ulama kita bila belajar bab hadis ni kalau dengan satu riwayat untuk kita buat hukum fiqh masalah. Pasal hadis nak bagi hukum dia mesti diselesaikan semuanya.
Pasal bila disebut hadis ni ada disiplin-disiplin ilmu, nasih, mansur, am, mutlak, muqayyad, munjabal, mufassal, macam-macam disiplin ilmu. Ilmu fiqh yang kita dah dapat, macam mana kita dah sebut, satu keluarga ni, satu ahli bait, ada satu bahagian untuk satu niat je, dia tak boleh kongsi-kongsi, dan tak diajar pada kita untuk kita buat korban, atau khas dalam mazhab kita Syafi'i khasnya, begitu dalam mazhab lain rasanya, diajar untuk kita niat macam ni. Inilah korban aku kerana Allah Ta'ala. Satu bahagian lagi, inilah korban untuk Rasulullah dan ahli bait Nabi. Satu korban lagi, inilah korban untuk umat, sekalian umat Nabi Muhammad SAW. Kita tak diajar gitu. Kalau satu niat untuk semua umat ada berapa bilion? Rasulullah pula dah wafat, adakah kita disuruh buatkan korban untuk Rasulullah? Ahli bait Nabi, mereka ada orang yang memang masih hidup, yang mereka sendiri dituntut untuk mereka buat korban. Takkan kita buat korban untuk ahli bait Nabi? Seingat saya ada guru-guru yang mensyarahkan hadis tu nak menunjukkan kecintaan yang sepatutnya ada kita kepada Rasulullah suku pada ahli bait Nabi suku dan pada umat Nabi SAW. Yang tu hadis tu hanya nak menunjukkan rasa-rasa cinta. Tapi di atas pelaksanaan dan praktikal niat korban tu memang satu bahagian satu nama je. Dia tak ada kaedah satu bahagian tu, dia ada yang impose sekali. Inilah korban aku dan untuk Nabi SAW dan untuk ahli bait Nabi dan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kalau gitu seorang satu dunia buat satu korban sudah lah. Saya sebut tu bahasa perli lah tu kan. Bukan kaedah pelaksanaan kita macam tu. Satu kalau kata ada riwayat hadis apa sekalipun, hadis satu tu tak boleh dijadikan sebagai modal untuk berhujah, untuk menunjukkan ini kaifiat untuk cara beramal dan mempraktikkan ibadat korban. Bahkan apa yang telah diajar oleh ulama tu pakai je. Satu bahagian untuk satu orang. Tak boleh kongsi. Kalau kongsi pun sebutlah tadi, kalau suami, isteri, adik-beradik, keluarga, misalnya kita, keluarga, nak bagi ada satu keluarga, untuk ada korban juga tahun ni, katalah satu bahagian tu 800, ada 8 orang semua. Jadi keluar pakai 100 ataupun top up, orang ni sikit-sikit, orang ni RM20, orang ni RM1, orang ni keluar duit shilling habis. Mana tak cukup, saya top up, kata dia. Jadi untuk nama kita ni, keluarga apa? Keluarga Rozaini punya korban tahun ni misalnya. Tapi satu bahagian, mana ada kaedah kita diajak gitu. Bahkan, kalau nak buat nama, katalah, tahun lepas nama saya, tahun ni nama isteri saya, tahun depan nama anak yang sulung. Yang ni Angah, Alang, Aci, Acu, Aci, Atam, Itik, Ambo, pilih nama apa bahasa tu kan. Gila-gila kan. Itu punya pasal. Memang boleh. Dan memang atas nama satu bahagian, nanti di atas satu penama je. Itu kaedah praktikal kita. Bukan kaedah praktikal kita macam mana sekali lalu sebut tadi. Ada yang satu bahagian ni untuk Rasulullah, untuk ahli bait Nabi, untuk umat Nabi. Bahkan macam sebut ulama, atas kaedah kita, batal tak jadi satu pun dalam ibadat. Pasal fasid. Pasal tak menepati rukun syarat macam mana kaedah yang telah dirumuskan oleh ulama berdasarkan semua nas yang ada berkenaan tentang masalah pelaksanaan ibadat ibadat korban ni. Satu, berhati-hatilah pasal luar sana tu kata ustaz macam-macam pahaman. Saya pun tukang ikhbarul hukmi saja, percaya dengan saya sampai ni, ambil lah. Tuan-tuan nak ikut juga pendapat-pendapat macam tu, it's up to you. I'm not responsible what are you doing. You must responsible yourself lah kan. Dengan siapa kau turut, yang turut punya putih bodoh-bodoh gitulah. Sekali lalu rasanya saya jawab persoalan tu. Jadi jangan mudah terpedaya dengan bunyi kata Rasulullah pernah buat macam ni. Kita pun nak tiru juga macam tu, padahal kita tak dapat macam mana penjelasan daripada para ulama, macam mana sebenarnya pelaksanaan yang sebenar, macam mana yang diajar oleh para ulama yang telah dirumuskan daripada seluruh hadis. Sikit lagi kalau saya sambungkan tu, macam mana ada orang lain dia ajar apa, sifat solat Nabi SAW. Bunyi sedap lah. Yang kita belajar rukun 13 ni macam mana? Tak ikut sifat solat Nabi ke? Itu ni sifat solat siapa? Solat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia ikut siapa? Mesti dah dia ajar daripada hak Nabi. Bahkan kalau kata 4 mazhab tu, walaupun ada kaifiyat yang lain, semuanya ambil daripada hadis Nabi. Cuma di atas kaedah mereka dan keahlian mereka memahamkan nas daripada seluruh Al-Quran dan hadis tu. Ada yang kata yang ni rukun, yang ni syarat, yang ni wajib, yang ni tak wajib, yang ni sunat, yang ni makruh, yang ni harus, yang ni batal, yang ni tak batal. Mengikut semua tu daripada perbuatan Nabi SAW. Jadi kita nak ambil faham daripada hadis Nabi tu mana wajib, rukun apa, tak ada. Susah. Bahkan kalau bagi hadis mengelepor kita. Bahkan golongan yang mengajar macam dia sebut, inilah sifat cara solat, sifat Nabi apa? Sifat solat Nabi Muhammad SAW. Guna hadis lagi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Hebatlah dengar kan. Tapi bila kita bagi satu masalah,
Misalnya, Rasulullah membaca doa iftitah. Saya pernah tanya geng-geng yang macam tu, dia cerita sifat solat Nabi ni. Dan memang ada sahabat-sahabat saya pernah ada yang hadir dalam orang yang beri kursus sifat solat Nabi SAW dengan gunakan buku dan sebagainya. Dia tanya soalan simple macam tu je. Rasulullah baca doa iftitah. Kalau saya semayang tak baca doa iftitah, macam mana Ustaz? Nabi baca doa iftitah, janganlah tak baca. Saya tahulah Nabi baca, tapi kalau saya baca doa iftitah, macam mana Ustaz? Jadi kita dah tak buat apa yang Nabi buat. Sedangkan Rasulullah suruh kita semayang macam mana dia semayang. Dia semayang baca doa iftitah, jadi kita tak baca doa iftitah. Macam mana Ustaz? Janganlah tinggal apa Nabi baca. Dia tak boleh jawab mereka. Dia tak boleh selesai kan. Kaedah kita ulama aja. Ustaz Syafi'i sedang je. Apa dia? Doa iftitah ni sunat. Tinggalkan dia tak berdosa. Tapi sebaiknya janganlah tinggal doa iftitah tu walaupun semayang sunat. Selesai. Konon nak ajar cara sifat solat sifat Nabi. Tapi bila bagi soalan, ngelepok tak boleh jawab. Ini apa punca? Apa masalah dia? Mendakwa konon-konon dia lah pengikut Nabi, itibak sunnah apa sebagainya. Tapi sebenarnya retorik je. Tu bahasa retorik ni apa? Menanam tebu di bibir mulut je. Nampak hias bagi cantik. Tu ikut Nabi, ikut sunnah. Sungguh lah. Tapi sebenarnya gagal dalam pelaksanaan. Bahkan gagal memahami daripada nafs. Kasar sikit lah sebab itu kan. Kadang dengar apa puak tu marah dia pun. Tak apalah puak mana tu satu Balik pada hukum hakam yang ulama' dah bagi kita disiplin, rukun, syarat, apa-apa semua tu yang dia ajar kita. Kalau tuan-tuan nak kata kat saya, Ustaz ni kolot sangat, jumut sangat pasal terlalu ikut satu mazhab, ikut mazhab Syafi'i je. Punya pasal lah. Saya ajar, kau ikut saya mengaji. Kita memang buat itikad, guru kita memang ajar hak betul. Memang dia ajar dengan disiplin macam tu. Tuan-tuan duk rasa nak ikut pendapat-pendapat, cara sifat solat Nabi macam tu, kau nak faham macam tu. Engkau rasa yang tu adalah lebih, rasa beriman, lebih tertawan dengan kaedah-kaedah mereka. What I want to say to you. Itulah kan. Tapi saya ajak renunglah elok, berhati-hatilah pilih guru daripada siapa yang kita nak jadikan sebagai pedoman. Kau ambil agama daripada siapa. Itulah lalu. Bunyinya tu dia garang, baralan sikit kan. Nyentuh-nyentuh orang ni, orang tak suka. Rasanya itu saja. Dia orang tanya Ustaz. Ya. Kalau dia mampu untuk, kalau anak lelaki, dia mampu untuk tanggung satu seekor kambing ni. Boleh ke nanti tahun depan? Satu lagi. Dari segi memada memang seekor kambing dah cukup dah untuk anak lelaki kan. So kaedah ada siapa yang ada keluasan, dia nak buat seekor lagi, itu lebih afdal lah. Untuk tobik dan afdal. Dan tak pula syarat dia untuk nama afdal, untuk lelaki itu dua bahagian, mesti dengan waktu yang sama. Cuma memang ada sebut dari segi hukum fiqh. Kalau nak cari kambing, kalau boleh yang hampir-hampir seiras. Kalau ni kalau hitam, ni kalau hitam. Nak buat satu hitam, putih. Jadi black and white. Apa marble ke apa, nama apa? Almond ke apa, punya pasal lah bahasa warna macam tu kan. Gabung-gabung macam tu. Sebaiknya cari yang seakan-akan sama. Pasal memang diajarkan, kalau nisbah lelaki ni nak buat dengan dua ekor dengan rupa macam tu. Kalau tak ada kambing, lembu dengan dua bahagian. Atau unta dengan dua bahagian. Jadi asal nak sebut. Jadi kalau tak boleh nak buat dua serentak pasal dia ada kemampuan yang terbatas, buat sekali ini, ada kemampuan lagi, buat satu lagi. Dari segi sunat, ada tuntutan sunat tu. Cuma seafdalnya yang ada istilah seiras. Dan dari segi afdal, memang kita dah buat afdal, cuma dia tak sezaman. Itulah aku. Itu ada satu soalan lagi mengenai saraan tadi saya uraikan tadi. Jadi adakah menantu penanggung nafkah wajib kepada mak mertua? Jika mak mertua tiada anak lelaki? Tidak. Menantu tak termasuk adalah orang yang wajib menanggung mak mertua. Cuma siapa yang wajib? Kalau menantu ni, baik menantu lelaki, menantu perempuan, menantu lelaki lah contoh kan. Anak perempuan, jadi isteri kita lah kalau kita sebagai menantu pada tu. Isteri kita lah wajib tanggung tu. Kita tanggung isteri. Jadi mak bapak tu isteri lah wajib tanggung. Jadi isteri nisbah dia ada kerja tak ada kerja tu. Jadi kalau isteri tu pun tak ada boleh tanggung, dia pun atas kita punya saraan. Maksudnya memang mak bapak tu adalah fakir miskin lah, pasal orang yang wajib menyara atas dia adalah orang fakir miskin. Pasal dia tak boleh nak tanggung mak ayah dia. Cuma dia tu sendiri kaya sebab kita yang bagi nafkah dekat dia. Cuma akibat dia nanti
mak bapak dia tu masih dalam status fakir miskin lah. Dan kalau kita sebagai menantu, takkan tak tolong langsung kan, yang tu lah. Kita belanja kat makan, ya, asalnya yang wajib anak dia yang perempuan ni, isteri kita tu wajib tanggung mak ayah dia. Tapi menantu yang keluar duit bagi. Jadi istilahnya ada orang sara. Tapi orang yang sara tu bukan anak dia. Yang sara tu menantu. Walaupun ada orang sara, mak ayah, mak mertua kita tu, kalau saya nak berbahasa kita, mak mertua kita yang kita sara tu, dia berhak untuk menerima bahagian zakat ataupun nama habuan fakir miskin. Walaupun kita dah sara, pasal saraan kita kepada dia bukan saraan yang wajib. Walaupun ada orang menyara, tapi orang menyara, orang yang bukan wajib menyara saraan, tak mengeluarkan orang yang disara dan ambil tanggungjawab nafkah itu, mengeluarkan dia daripada status fakir dan miskin. Itu kaedah itu. Lagi. Yes. Jadi itu sajalah, mudahan pertemuan kita malam ni dapat bermanfaat bersama dan memudahkan kita untuk menguruskan ibadat-ibadat yang kita buat supaya ikut SOP syarak ni. Mudahan ke depan sebab ibadat kurban yang apa kita nak buat boleh dilaksanakan dengan sempurna. Mungkin mengikut apa yang telah digariskan oleh ulama, mengikut garis panduan yang mereka dah ambil faham daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, supaya benar-benar kita ni betul-betul mengikut macam mana yang diajar oleh diajar oleh Rasulullah kat kita, dengan diajar oleh ahli ulama yang pakar dalam nak menilai dan memahamkan perjalanan sunnah Nabi Muhammad SAW ni. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur qulubana wa dhurriyyatika kama nawwartal arda wa dhurri syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahma nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Amin.